Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala rasulillahi asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر بتم بالخير. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-93, iaitu takhayyurul julasa'i wa intiqa'u wa rufaqa'i, iaitu memilih teman duduk dan sahabat, teman duduk dan sahabat yang qarib. Qala Allah Ta'ala: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Suratul Kahfi ayat yang ke-28. Wa qala as-Sa'di rahimahullah fi tafsir al-ayah, muka surat 95. Fiha al-amru bi suhbati al-akhyar wa mujahadati an-nafsi ala suhbatihim wa مخالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفؤاد من الفوائد ما لا يحصى. Firman Allah Ta'ala: dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang yang beribadah dengan Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata, dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. Dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsu, dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran. Kata As-Sa'di, semoga Allah merahmati beliau, ketika mentafsirkan ayat ini, terdapat perintah supaya memilih sahabat yang baik, bermujahadah melawan hawa nafsu untuk bersahabat dengan mereka, serta bergaul dan bercampur dengan mereka meskipun mereka adalah golongan fakir, kerana sesungguhnya bersahabat dengan mereka membawa faedah yang tidak terkira banyak. Baik, perbincangan kita pada malam ini adalah berkenaan dengan tazkiyatun nafs, prinsip yang ke-8 di dalam cara untuk membersihkan jiwa, iaitu dengan kita memilih sahabat ataupun teman yang baik. Teman dan sahabat ni adalah merupakan perkara yang besar dalam Islam ini, sehingga dinyatakan bahawa kita kasih kepada sahabat kita ni kerana Allah adalah salah satu daripada kemanisan iman. Kasih kepada seseorang, tak kiralah sahabat kita ke apa sahaja, manusia yang kita kasih itu kerana Allah Ta'ala, dia boleh jadi ada manisnya iman. Sebagaimana kata Nabi SAW, ayyakuna Allah wa rasulih ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita kasih kepada seseorang
dan tidak kita kasih kepada dia itu melainkan illa lillah, iaitu kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan teman juga adalah salah satu perkara yang akan menjadi berkelahi di hari akhirat, akan jadi bergaduh di hari akhirat. Berdasar kepada ayat yang tuan kita buat mari ni, wasbir nafsaka. Ayat ni adalah salah satu daripada pujukan kepada Nabi. Allah Ta'ala pujuk Nabi dengan cara yang pertama, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum. Bersabarlah diri kamu bersama dengan orang yang menyeru Tuhan mereka. Wasbir adalah sabarkanlah hati kamu. Kena sabar. Ataupun kita kata tabahlah. Sabar serta tabah. Sebab apa? Sebab Nabi nak bawa kebenaran, lawan pula dengan batil. Di sana ada penentangan. Sabar tu bila? Bil ghadati wal ashi, pagi-pagi dan petang-petang. Baik. Kalau kita tengok di sini, pagi petang ni maksudnya sentiasalah. Bukan makna sebelah pagi, sebelah petang, tempat lain tak sabar, malam tak apalah, tak sabar pun. Petang adalah pintu kepada malam. Ghadati wal, Allah Ta'ala sebut dua ni melambangkan satu hari. Sebab kehidupan kita ini pagi dan petang. Petang tu maknanya nak masuk waktu malam. Dia mesti masuk petang dulu baru malam. Pintu kepada malam iaitu waktu petang. Pintu kepada waktu siang iaitu waktu pagi. Oleh kerana itu Nabi suruh kita baca zikir pagi dan petang. Paginya ada zikir dia dan petang pun ada zikir dia. Baik. Yuriduna wajhallah, yuriduna wajhahu, mereka ingin keredaan Allah semata-mata. Mereka hanya mahu kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak yang lain daripada itu. Wala tad'u 'ainaka 'anhum, jangan sekali kamu palingkan kedua mata daripada mereka, kamu daripada mereka. Allah Ta'ala larang Nabi daripada meninggalkan sahabat. Kerana sahabat Nabi itu sahabat yang ikhlas sungguh. Sahabat yang menolong Nabi sungguh-sungguh. Dan satu lagi, turidu nazina, kerana hendak kehidupan kesenangan di dunia. Jangan kita berkawan kerana dunia. Sebab apabila dunia itu tak ada pada sahabat kita, last sekalinya kita akan kejar orang lain pula hak banyak dunia lagi. Hak banyak dunia lagi. Kalau kita berkawan orang ni kerana, kita kata kerana projek, kita berkawan dia kerana projek, adalah projek apa-apa, habis projek tu kita tak berkawan lah, tidak ada ukhuwah dah. Kalau dengan bukan darah daging kita, kita panggil ukhuwah. Kalau dengan darah daging kita, keluarga kita, kita panggil silaturrahim. Silaturrahim. Silaturrahim ni dengan keluarga kita, sama ada sepupu, dua pupu kita ke, itu orang panggil hubungan silaturrahim. Menjaga hubungan silaturrahim adalah menjaga hubungan kekeluargaan. Menjaga ukhuwah adalah menjaga hubungan kawan-kawan. Di dua tu semua kena jaga. Nabi juga menghubungkan silaturrahim, dan Nabi juga menjaga ukhuwah di kalangan para sahabat. Kerana kawan ini membentuk peribadi kita. Jangan kamu palingkan dia kerana dia tidak ada dunia. Allah Ta'ala kata jangan. Wala tuti' man aghfalna, dan ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, jangan kamu mematuhi orang yang kami ketahui hatinya yang lalai daripada mengingati Allah dan mematuhi pengajaran kami dalam Al-Quran. Tinggal kawan yang baik, pergi berkawan dengan orang tak baik. Memang kalau kita tengok kejahatan yang berlaku ni, boleh kata 80% faktor persekitaran ataupun faktor kawan-kawan, faktor sahabat. Anak kita sendiri pun dia tak dengar mana cakap kita, tapi kalau kawan tu dia dengar. Setengah anak ni kadang-kadang dia lebih taat kepada kawan dia lagi nak banding dengan mak bapak dia.
Pengaruh kawan tu besar. Pengaruh kawan itu besar. Kita kena tengok anak kita berkawan dengan siapa. Kerana kawan ni akan bergaduh di hari akhirat. Ya Allah Ta'ala akan sebut nanti dalam yang kita baca ni, bahawa mereka akan bergaduh di hari akhirat. Kerana berkawan dengan tidak betul, dan kita ikut kawan kita dalam keadaan kita tahu perkara itu tak betul. Jadi persekitaran kawan yang baik ini membentuk jiwa yang baik. Itu yang dia nak bagi tahu dalam ni. Oleh kerana itu kalau kita tengok kata As-Sa'di tadi, pada ayat tersebut dia kata ada perintah supaya mencari sahabat yang baik. Tak ramai tak apa sahabat baik ni. Ada seorang pun cukup dah. Ada ramai lagi baik. Ada ramai lagi baik. Kita nak jaga hati kita untuk kita bersahabat dengan tidak ada kepentingan apa-apa. Satu mujahadah. Bagaimana dia sebut dalam ni? Satu mujahadah. Bermujahadah melawan hawa nafsu untuk bersahabat dengan mereka. Kerana ada je gangguan-gangguan syaitan di dalam persahabatan. Hatta berlaku zaman Nabi SAW sendiri pun, sama-sama sahabat Nabi, bila ada je ucapan-ucapan yang membangkitkan semangat asabiyah, semangat berpuak-puak, Nabi marah. Nabi marah. Sebab apa Nabi marah kepada Bilal? Sebab apa Nabi marah kepada Abu Dhar? Kata kepada Bilal, ya benas sauda, wahai anak si hitam. Sebab kulit hitam, kulit putih ni benda yang sensitif. Sehingga ada pergolakan di peringkat dunia, golongan kulit hitam, golongan kulit putih. Kulit hitam dijadikan hamba oleh kulit putih di Cape Town di South Africa. Mari Mandela barulah dia menghapuskan kulit putih dengan kulit hitam. Apa tanah orang kulit hitam tu tanah setinggan, tapi tanah orang kulit putih tu bereka-eka tanah dia. Saya pergi sendiri di Cape Town tengok apa yang berlaku masa arwah Maulana Taha ada lagi. Allahumma ghfir lahu. Seorang yang guru yang hebat, kawan kepada Maulana Abdul Hadi kita. Dia merupakan guru yang hebat yang melahirkan ulama-ulama yang hebat. Tapi Allah Ta'ala takdir dia hidup tak lama, dia kena Covid, mati dengan sebab Covid. Allahumma ghfir lahu. Tapi sekolah dia ada lagi sekarang ni. Sekolah dia satu-satunya sekolah yang belajar mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dan bahas akidah salaf, dan juga dia bahas akidah khalaf. Sekarang ni saya tak tahu, mungkin anak murid dia rasa ambil sekolah tu. Tapi di situ adanya asabiyah, dalam sejarah telah menakalkan. Ada sejarah khas berkenaan dengan negara tersebut. Dan begitu juga dengan zaman jahiliyah sebelum pada Nabi lagi. Golongan hamba tak makan sekali dengan tuan, sebab aib. Tapi Nabi sebelum jadi Nabi lagi, Nabi makan dengan Zaid, walaupun Zaid tu hamba Nabi. Mana sistem kasta ni, Islam tidak benarkan sistem kasta. Oleh kerana tu kalau orang kata JASB ni ekonomi Islam, ekonomi Islam apa dia lagu tu? Tu ekonomi penghambaan, bukan ekonomi Islam. Buat orang jadi hamba. Ada golongan atas, ada golongan bawah. Hak ke bawah ni umur 14-15 tahun kena bekerja dah untuk kesenangan orang atas. Walaupun nampak ekonominya hebat apa semua, hebat lah mereka tak bayar gaji, jadi hamba. Memanglah hamba dipelihara dengan begitu, cukup makan. Hamba dipelihara, ada tempat tinggal, duduk dengan kandang kuda pun tak apa, duduk pelihara unta pun tak apa, duduk pelihara kambing pun tak apa, tapi ada makanan, ada tempat tinggal, maka dia jadi hamba. Dia tak diberi gaji macam gaji kita gaji tu, tidak. Itu hamba. Dan sistem perhambaan itu dihidupkan kembali oleh puak ni. Yang aku herannya, hak mengaku Asy'ariyah ni senyap. Mari JSB lah, senyap. Tapi bila timbul sikit, ustaz ni mengajar, Allah, macam cacing kepanasan. Sebab dia tak nampak kebenaran. Tak nampak kebenaran mana orang mengajar tafsir pun dia marah. Mengajar tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran pun dia marah juga. Macam mana nak nampak kebenaran kalau kita tak suluh dengan Al-Quran? Oleh kerana itu, walaupun kita berkawan dengan kelompok yang kecil, tapi berkawan kita tu kerana Allah, dan kita saling menyebarkan kebenaran, kita ada kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Kalau kawan kita ramai sekalipun tapi menjahanamkan kita, tak ada gunanya.
Tak ada gunanya kalau kita berkawan ramai tapi menjahanamkan kita. Baik kita kawan sikit pun tak apa, 2-3 orang. Doa untuk seorang sahabat, kita sahabat dengan dia, kita doakan dia tanpa dia ketahui. Doa yang ikhlas, walaupun dia seorang, tapi Allah Ta'ala makbul. Sebab dia berkawan dengan ikhlas. Kalau kita mati pun dia semayangkan jenazah kita, walaupun dia seorang je berdoa untuk kita. Tapi doa tu dimakbul oleh Allah kerana berkawan dengan ikhlas. Itu keikhlasan dalam kita berkawan inilah yang menyebabkan kita betul-betul kena mujahadah untuk ikhlas dalam bab bersahabat ini. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke surat 97, 96, 97. Sabda Nabi SAW, "Ar-rajulu ala dini khalilih fal yanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu mengikut agama teman rapatnya. Cuba tengok Nabi sebut. Maka lihatlah dalam kalangan kalian dengan siapakah kalian berteman. Jelas Nabi sebut sini. Baik, kita tengok kata apa Sulaiman Al-Khattabi. Dia kata, qauluhu, dia kata sabda Nabi begini, al-mar'u ala dini. Seorang itu mengikut agama teman rapatnya, maknanya janganlah berteman kecuali dengan orang yang engkau redai agama dan amanahnya. Kerana sesungguhnya apabila engkau berteman dengannya, dia akan memimpinmu kepada agama dan mazhabnya. Janganlah engkau membahayakan agamamu, janganlah engkau membahayakan dirimu dengan berteman dengan orang yang tidak diredai agama dan mazhabnya. Berdasar pada hadis Nabi tadi, dia mari hurai bahawa yang pertama sekali, jangan berteman kecuali dengan orang yang Allah Ta'ala redha. Baik, kita nak buat macam mana kita hidup dalam masyarakat majmuk? Masyarakat majmuk. Sebab ada dah orang bercakap, dia kata nak laksana Islam ni tak boleh lah sebab hidup kita ni masyarakat majmuk. Kalau kita Islam semua tak apalah nak laksana syariat. Itu yang disebut oleh orang. Syariat ni bukan hudud saja tak, banyak lagi syariat. Hudud tu cabang daripada syariat. Makna kata nak buat Islam dalam negara ni susah. Nak hidup dengan cara Islam susah. Sebab kita ni masyarakat majmuk. Betul ke tak perkataan begitu? Kita nak tanya satu soalan, kalau ada orang bercakap begini. Adakah masyarakat majmuk ni wujud di Malaysia saja? Dah. Zaman Nabi pun masyarakat majmuk, sebab ada Yahudi, ada Nasara. Di Madinah tu ada Yahudi, ada Nasara. Yahudi bukan Arab, Yahudi Bani Israel. Nasara bukan Arab, Nasara Israel. Arabnya Aus dan Khazraj, itu Arab. Orang Mekah, Muhajirin, itu Arab, walaupun daripada banyak kabilah. Nampak dah ni? Lalu macam mana Islam boleh buat di situ walaupun masyarakat majmuk? Tanya dia begitu, tentu tak boleh jawab. Sebenarnya hukum kita dengan orang Islam ada, hukum kita dengan orang bukan Islam pun ada. Kalaulah kita faham al-wala' wal-bara', kasih sayang dan kebencian yang dibahaskan dalam usul akidah, kita akan faham betul-betul setakat mana kita boleh berkawan dengan orang bukan Islam, dan setakat mana juga kita kena berkawan dengan sama-sama Islam. Baik, kita berkawan dengan orang bukan Islam, kita boleh buat baik dengan dia, tapi dia tak pernah usik akidah, tak pernah ajar kita benda-benda jahat. Dia tidak pernah menyuruh kita untuk berakidah sebagaimana akidah dia. Mana lebih baik dengan kita berkawan dengan orang Islam tapi sembah kubur. Tu. Ni orang panggil fiqh al-mizan, dia panggil. Perbahasan zaman sekarang dibahas oleh Dr. Qaradaghi, Presiden Kesatuan Ulama Dunia. Dia buat mari satu kaedah, dia kata fiqh al-mizan.
untuk kita memahami pertimbangan dalam kehidupan kita. Seorang orang bukan Islam, tapi dia tidak pernah sama sekali buat zalim kepada kita. Kita berkawan dengan dia, dia tidak pernah heret akidah kita. Setakat berkawan, mungkin kita meniaga, ataupun mungkin dia jiran kita. Mungkin dia jiran kita. Tapi kawan kita seorang lagi ni Islam. Tapi dia ajak kita pergi ziarah kubur. Dengan Tok Wali, dengan mitak di kubur. Mana lebih kita nak berkawan? Jika benda tu menggugah akidah, orang ni tak menggugah akidah, kita berkawan dengan orang ni, tak apa. Tapi berkawanlah, bukan bersahabat. Bersahabat ni rapat. Sekadar berkawan. Hak ni berkawan juga. Tapi kena jaga-jaga. Sebab pengaruh kawan itu boleh melekat kepada kita. Jangan sampai kita malu dengan dia. Dia biasa duk tolong kita. Macam-macam dia minta tolong. Last sekali anak nak periksa, dia panggil kita semaya hajat. Tak pergi kita berkawan. Di situ. Di situlah pertimbangan kita nak ikut syariat kita ke, ataupun kita nak jaga hubungan dengan kawan kita. Seorang mukmin dia fikir jaga hubungan dengan Allah Ta'ala dulu. Sebab Allah Ta'ala akan gantikan kawan yang lebih baik lagi mungkin daripada dia. Kita kena terus terang pada kawan kita. Kalau kita betul-betul nak berkawan. Bukan saya nak bergaduh dengan awak, nak berkelahi. Tapi saya mengaji, semaya hajat ni buat seorang-seorang. Bukan semaya hajat ramai-ramai. Balik buat seorang-seorang. Sebab Nabi suruh buat seorang-seorang, Nabi tak suruh buat ramai-ramai. Dan tidak ada zaman sahabat semaya hajat ni ramai-ramai. Kita mengaji begitu kan? Dah. Kita bagi tahu pada dia. InsyaAllah dia faham. Kalau dia kata kita ni tak betul, Wahabi dia kata tak betul, tak apa. Dia kata tu tidak mencederakan kita. Hati kita mungkin terasa lah kita duduk berkawan selama ni. Tapi janganlah kerana nak ra'i dia sangat. Nak ra'i ke dia, malu ke dia sebab dia tolong banyak saya ustaz, tolong tu, tolong ni, tolong ni, tolong ni. Jangan kita berkawan tu kerana dia tolong. Sebab satu hari nanti bila dia tak tolong pada kita, mungkin kita tak berkawan dah dengan dia. Berkawanlah kerana akidah. Berkawanlah kerana Allah Ta'ala. Bersahabatlah kerana Allah. Orang yang bersahabat kerana Allah ni, kalau dia ajak kita kepada benda yang Allah Ta'ala murkai, kita tak setuju dengan dia. Dia tiba-tiba bila kita tak maya hajat rumah dia, dia pun tak tegur mana kita, tak apa, kita terus tegur dia. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang jahil tu buat kepada kita benda yang tak baik, Allah Ta'ala kata qalu salama. Salama di situ bukan kata ucapan selamat saja, tapi ucapan terima kasih pada dia. Buat baik dengan dia, teruskan buat kebaikan. Allah Ta'ala sebut lagi idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan yang orang buat kepada kamu dengan kebaikan. Itu prinsip orang mukmin. Prinsip orang mukmin. Nabi kita SAW dengan pak saudara dia, Abu Talib, kafir tu, tapi hak jaga Nabi. Putus dah hubungan silaturahmi Nabi? Tak putus. Pandainya Nabi duduklah keadaan keluarga yang pak saudara dia hak pelihara dia sendiri dalam keadaan kafir, dia bersebut selalu Islam kepada Abu Talib. Tak, Abu Talib dengar setakat dengar gitu, tak ada hidayah. Tak ada hidayah. Dan Nabi panggil pak saudara dia beritahu pasal Islam. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi banyak kali. Tapi bila orang buat kepada Nabi SAW, Nabi balas semua itu dengan kebaikan. Begitulah keadaan kita sebenarnya dalam bersahabat. Penting ni, sahabat baik ni satu benda yang penting. Kalau semua orang jahat, katakanlah semua orang jahat, tapi taklah gitu. Tapi saya nak katakan, kalau katakan begitu, kita duduk seorang pun tak apa. Kalaulah kita berkawan dengan dia boleh mempengaruhi maksiat, kita berkawan dengan orang ni mempengaruhi akidah, kita duduk seorang pun tak apa. Sebab duduk seorang tu lebih baik lagi daripada bersahabat dengan bersahabat yang tidak baik. Boleh faham tu? Itu ciri-ciri bersahabat yang boleh orang panggil membersihkan jiwa kita. Kalau kita fail berkenaan dengan sahabat ni, mungkin hidup kita akan terpengaruh dengan benda-benda yang boleh pengaruh dengan maksiat yang kita buat,
Maksiat orang panggil jenis riwayah, jenis perangai tak comel. Tak apa lagi kita kata boleh bertaubat dengan Allah walaupun haram. Dah lah. Tapi maksiat betul akidah tu. Itulah yang paling celaka sekali hidup kita. Bila akidah kita tercabut dengan sebab sahabat kita. Allahu Akbar. Walihadha yaqulu Ibnu Mas'ud. Sebab itulah dia kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, i'tabiru an-nasu, ukurlah manusia dengan teman rapat mereka. Kerana sesungguhnya seorang itu tidak akan berteman melainkan dengan orang yang dia kagumi. Memang begitulah. Kita berkawan ni dah, orang yang kita kagum dengan dia, kita rasa macam dia ni boleh buat kawan dengan kita. Dalam ramai-ramai orang ni, kita nak pilih kawan kita. Kalau kita pilih yang mana? Kita kata pilih, kalau saya ustaz, pilih hak masuk dengan jiwa saya lah. Kalau orang suka memancing, pilih hak suka memancing. Nah, kalau orang tu suka main bola, ke pilih hak main bola. Supaya ada benda hak perlu dibualkan masa kita bercakap. Contohlah, kita tak suka bola, lebih berkawan dengan orang bola. Masa orang duk cakap pasal bola tu, kita persenyap, tak tahu nak kata apa. Sebab kita tak minat. Macam saya tak minat bola ni. Nah, tapi ada juga kawan yang minat bola, dia cakap bola apa semua sedap, main bola semalam dia kata. Saya tak dapat hayati, mana sedap tu. Saya kata, Syekh cuba bagi tahu sedap di mana. Dia kata, entah memanglah tak wahi bola, tak pandai tengok. Saya dah tengok bola ni siapa kaki tenadum. Sedap mana main lagu tu, saya kata. Dia kata tak pandai tengok. Dia buat contoh pada saya. Dia buat contoh pada saya lah. Dia kata macam anak tengok entah jugalah, dia kata. Anak tengok entah. Entah kata, entah minat pada sesuatu benda. Saya minat mancing. Saya kata sedap mancing ni. Sedap mana tengah panas ceng, dia kata. Duk tengah panas tunggu, aku tak boleh tunggu, dia kata. Anak tak boleh tunggu. Kita berdapat menghayati sebab kita sedap. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang satu hobi dengan kita, lagi rapat. Lagi rapat. Kalau sebut pasal hobi. Kalau kita berkawan dengan orang masjid ke, orang yang suka dengan kuliah, lagilah kita boleh kongsi maklumat. Semalam saya tak mari, ustaz kata apa semalam? Ustaz sebut semalam begini. Itu sama-sama masjid. Kalau kita berkawan dengan sama-sama orang sunnah, sama-sama akidah salaf, lagi sedap. Kita berkumpul sekali-sekali, kita rasa macam ramai. Betul tak? Kita rasa macam ramai bila kita berkumpul. Kerana apa? Itulah ruh ukhuwah Islamiyah yang dibina kerana kita mari mengaji akidah salaf, kita faham dengan cara yang betul, kita tak faham dengan cara sebagaimana falsafah dan sebagainya. Kita faham dengan cara betul. Alhamdulillah. Masyarakat pada hari ini nak cari benda betul. Tuan boleh tengok kalau saya mesej, orang hantar mesej pada saya, minta maaf ustaz, dulu saya kata ke ustaz gini. Lama juga minta maaf. Saya kata saya maaf ke awak sebelum awak buat silap lagi. Saya ada yang beci sungguh. Beci. Sebab dia dapat gambaran tu tak betul tak. Bila dia mari dengar kita kuliah sekali, dia mari salam dengan kita, dia pun bagi tahu kawan dia, dia kata, tak ada masalah pun ustaz ni. Bila aku ajar mengatik dalam gelaknya? Tak ada lagi dah. Ajar duk berzikir dalam gelak kau. Tak ada lagi suruh minum air ludah kau. Suruh celup bulu tiuk kau, tak ada lagi. Betul ke tak? Tak ada lagi. Jadi itulah. Bila dia dengar sekali, baru dia kata, betul. Bukan saya nak suruh awak ni jadi kagum dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Tidak. Saya pernah sebut bahawa saya tak pernah mengajar. Kita tak pernah pun kata awak kena mengaji kitab Muhammad. Tak ada. Banyak lagi kitab lain. Banyak lagi. Dan Muhammad Abdul Wahab ni dia tokoh ulama politik. Sebab tu dia masyhur sikit. Nak tengok tulisan-tulisan dia, tidak sehebat ulama-ulama yang sebelum daripada dia. Cuma dia tokoh. Bila dia tokoh yang besar, dia ada musuh.
Musuh dia siapa? Syiah. Atau musuh dia. Kita kena faham situ sudahlah. Bukan dia ni al-imam mujaddid ke imam yang hebat sebagaimana Imam Nawawi, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah atas lagi. Tidak. Kenapa kita nak kata ke dia? Ada pro dan kontra dia. Ada pro dan kontra, ada pujian dan kritikan kepada dia. Itu benda biasa, ilmiah lah sikit. Jangan duk pandang orang sama belaka. Duk pandang orang sama belaka ni, orang panggil orang tak cerdik. Tak cerdik. Dan kita tak mengaji. Kita Muhammad Abdul Wahab. Kita mengaji tafsir. Tafsir ni Muhammad Abdul Wahab seorang je ke? Mana kitab tafsir Muhammad Abdul Wahab buat? Tidak ada. Kitab tafsir Muhammad Abdul Wahab buat tak? Tak ada. Dia syarah pada Tauhid. Tauhid pun nipih je orang duk mari syarah kitab dia. Nipih je matan dia. Dan sebab apa Saudi orang mengaji kitab dia? Sebab dia tokoh di Saudi. Dia tokoh di Saudi. Sampai ke sekarang ni keluarga dia masih lagi memegang jawatan agama, menteri wakaf keluarga dia. Mufti Saudi, Alus Syekh belakang tu semua keluarga Muhammad Abdul Wahab belakang. Ataupun Al-Harbi belakang. Muhammad ni nama sekian Al-Harbi. Ataupun At-Tamimi, Bani Tamim. Semua tu keturunan mari baka daripada Muhammad Abdul Wahab. Dapat jawatan yang tinggi dalam kerajaan. Sebab dia tolong banyak kerajaan. Sebab dia tokoh. Biasalah gitu. Tempat kita gitu jugalah. Kalau dia tu jadi tokoh dan sebagainya, orang lantik dia jadi jawatan yang tinggi mungkin. Tidak melalui tapisan yang betul. Macam kita sekarang ni. Nasib baiklah. Kerajaan buat syarat baru. Nak jadi mufti kena doktor sekarang. Ada PhD. Alhamdulillah je Pak. Tapi gitu. Kalau tapisan betul di Saudi nak lantik jadi seorang jadi hay'ah kibarul ulama dia panggil. Duduk dalam persatuan fatwa ataupun majlis ulama dia. Oh dia mesti atas pada doktor lagi, mesti al-ustaz doktor, profesor doktor. Dah banyak kajian-kajian yang ditulis. Kita berkawan dengan orang ni, balik pada cerita tadi. Bila kita berkawan, kawan kita selalu duk cakap benda buruk orang. Ni kawan yang tidak baik. Sebab mungkin dia akan cakap benda buruk kita di belakang orang lain. Dia kena jaga-jaga. Kalau kita berkawan dengan seorang, tak ada orang hak molek. Dia seko je hak molek. Orang lain tu tak molek semua sekali dah. Orang tu gitu, orang tu gini, orang ni gini. Pergi masjid sama-sama sampai jemaah tapi tok imamnya gini, tak puas hati dengan tok Bilal. Habis orang nak buat pahala. Macam dia seorang je ahli syurga. Mungkin di belakang kita dia akan kata juga pada kita. Ini bahaya. Dan apabila kawan kita langgar syariat Allah Ta'ala, bak mengumpat, bak mengata ni, kita cepat-cepatlah bangun. Ada kita boleh larang dia. Ataupun kita boleh potong cerita, kita potong cerita. Sebab dia akan membinasakan diri kita sendiri juga. Sebab kita yang mendengar, dengar saja tengok, tak menyampuk sikit, rasa tak sedap. Kalau kita duk cakap kawan kita dak, kita seorang je duk gong. Tapi hak depan kita kawan kita duk tengah buah ni, duk tengah bercakap ni, tak ada kata nak balas sikit gitu, tak ada. Dia senyap sama-sama. Dia duk bercakap kawan ni senyap. Tak sedap kawan gitu. Habis bila dia sambut percakapan kita tu, bawa ada semangat sikit nak bercakap orang hak bercakap ni. Kalau dia bercakap benda yang baik, maka itulah kebaikan yang besar kepada kita. Tapi kalau dia bercakap benda yang boleh menjahanamkan diri kita, menjahanamkan pahala kita, maka itu adalah benda yang dilarang oleh agama sama sekali untuk kita rapat dengan dia dan bersahabat dengan dia. Baik. Qala Qadhi Iyad, berkata Al-Qadhi Iyad, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, ketika mensyarahkan hadis ini. Hadis atas itulah. Iaitu qala Nabi SAW, perumpamaan teman yang soleh dengan teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dengan tukang besi. Kita biasa dengar hadis ni. Boleh jadi penjual minyak wangi itu akan menghadiahkan kepadamu, atau kamu membeli daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bauan wanginya, sedangkan tukang besi hanya akan membakar bajumu, atau kamu akan mendapat bau busuk daripada asap besi itu. Oh, cantik perumpamaan Nabi buat. Jelas. Kita pergi lalu kat orang jual minyak wangi ni, tak beli pun, tapi cuba dia kata. Dia kata cuba tu, dia lesek kita tu, wangi tak apa dah, tak payah beli dah, pakai tu je, esok lalu pula. Kalau kita pergi Mekah kan tak, kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah tu tak payah beli dah minyak wangi, tak payah beli dah, pergi lalu kat kedai tu je,
Dia bagi minyak wangi. Pakai bau ni pergi masjid. Pergi masjid waktu zuhur pula hak ni pula. Waktu asar pula hak ni pula. Kadang-kadang dia kalau pergi Mesir teruk lagi. Mesir ke di Syria ke pasar minyak wangi ni. Masuk tu kadang-kadang siapa lejuh tangan kita. Macam-macam bau. Walaupun kita tak beli. Begitulah kawan yang baik. Kebaikan itu akan melekat juga pada kita. Kebaikan itu akan melekat pada kita. Bersahabat dengan dia selalu bercakap hak ilmu. Selalu bercakap hak ilmu. Mesti dijumpa kita cakap hak ilmu. Saya ada seorang kawan dulu. Gitu. Dia suka bercakap hak ilmu dan suka membaca. Dia suka membaca. Dia jumpa dengan saya, Syekh, ana ada maklumat baru ni, dia kata. Nak kongsi. Dia sebut lah. Dia sebut cerita dia begini. Cuba hantar komen sikit macam mana. Ulah sikit macam mana. Kita bagi ulasan kita. Ada benda yang kita tak pernah dengar. Dia baca tu. Tapi dia baca dalam kitab ni, dia kata dalam kitab. Dia minat membaca dan minat beritahu pada orang. Atas apa yang dibacakan, lepas tu kita kongsi maklumat. Itu sahabat yang baik. Kalau dapat sahabat begini, jangan lepaskan dia. Sebab dia manfaat kepada kita. Manfaat yang besar pada kita. Manfaat akhirat tu. Orang ni sahabat dah bincang, macam mana projekmu jadi tak? Jadi tapi slow sikit ni. Nah, umur 50-60 tu projek lagi. Projek. Orang duk zikir subhanallah, hidup projek zikir dia. Bukan kata subhanallah. Jadi ke situlah pergi. Akan bercakap bab tu lah. Kawan yang sebenar, kita nak berkawanlah syurga juga. Itu kawan yang sebenar. Bukan kawan dunia saja. Bukan. Malahan ada hadis, mungkin disebut dalam ni nanti, syafaat kawan kita di hari akhirat esok. Syafaat kawan kita. Dia boleh bagi pertolongan kepada kita kalau dia berkawan tu kerana Allah Ta'ala dah berkawan di atas dasar kebaikan. Baik. Berkata Qadhi Iyad, semoga Allah Ta'ala merahmati, dalam mensyarahkan hadis ini. Dia kata, fihi, padanya terdapat perintah agar menjauhi teman pergaulan yang buruk serta duduk bermajlis dengan orang-orang jahat, ahli bid'ah, dan orang yang suka mengumpat orang lain. Macam saya sebut tadi. Kerana mereka semua itu akan meninggalkan kesan terhadap teman duduk mereka. Di samping hadis ini juga menjadi galakan supaya bermajlis dengan orang yang baik, mempelajari ilmu dan adab petunjuk yang baik serta akhlak yang terpuji. Baik. Jadi Nabi sebut tadi jangan berkawan macam orang jual besi buruk, orang buat besi, tukang besi. Kalau pergi dekat dia, cahaya besi tu kena dekat kita. Kalau kena, kalau tak kena pun asap dia saja busuk dah. Dia mari hurai di sini, dia kata janganlah kita bermajlis dengan orang yang jahat. Satu. Ataupun baik tapi ahli bid'ah. Akhlak baik, ahli bid'ah. Lagi rosak. Tak pernah dengar tak orang kata, duk cara masalah maya hajat, maya apa ni, dia kata pok-pok ni. Orang duk berjoget . Pernah tak dengar cakap gitu tak? Berjoget, duk konsert tu tak pergi tegur. Nak jawab macam mana? Kita kata, Syekh, hak tu benda haram. Aku pun tahu haram, mu pun tahu haram. Bid'ah ni benda yang nampak baik, nampak klaim pahala, tapi dapat dosa. Lebih bahaya lagi daripada benda haram tu. Kalau mungkin kita kata ke dia, kalau mungkin tanya orang bodoh sekali lah. Orang bodoh sekali. Tak ada muka dunia, dia kata-kata tak. Mungkin tanya dia, tak tahu apa, tak erti apa dia ni. Mungkin tanya dia, curi molek ke tak? Tak molek. Joget molek ke tak? Duk zina kata riti, tak. Semua tak molek tu. Pergi masjid molek ke tak? Okey. Pergi masjid okey. Lepas tu pergi masjid tu, qasidah dalam masjid molek, qasidah dalam masjid. Dia kan kata okey lah kalau dia tak faham. Sedangkan benda tu bukan ada pada zaman Nabi SAW. Masjid ni tempat yang masing-masing. Sehingga ada ulama yang bahas kalau kita masuk masjid ni, macam kita tak kenal kawan kita sebelah. Kita punya tawajuh kita tu pada Allah Ta'ala. Kita hanya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Sebab tu orang tak tinggikan suara dalam masjid, orang tak jual beli dalam masjid. Sebab dia masjid. Sebab itu memang tempat masing-masing beribadah kepada Allah Ta'ala. Kecuali sembahyang berjemaah, sembahyang fardu tu. Kerana tu nak wirid pun perlahan-perlahan dalam masjid.
Ni kita nak mayang musafir belakang, dia duk astagfirullah, siap ngezikir munajat apalah. Speaker pula dengar kuat, ya kawan tu nak mayang jamak. Mungkin nak jamak, mungkin nak qasar sebab dia musafir. Nah, macam mana keadaan? Mengganggu ke semayang? Takkan benda tu bukan benda yang wajib berjemaah tu. Kerana dia tak faham konsep sunnah bid'ah tu apa. Kita nak sokong orang begini, dah kita nak berada dalam majlis dia kerana nak jaga hati dia. Dah iman kita rosak, akidah kita rosak. Boleh rosak akidah, dah boleh rosak iman. Walaupun kawan kita panggil pergi, nak pergi mana? Adalah seorang Habib tu mari. Awak pergi dengar hak sunnah, mari hak dengar, awak kata bid'ah ni, mari dengar macam mana. Kita tak pergi dengar benda begitu. Sebab kita tahu jalan dia tu macam mana. Duk bergendam-gendam dalam masjid, kita pergi dengar. Kita tak dengar benda begitu. Ini benda yang kadang-kadang kita nampak tak apa lagi nak jaga hati, kita kata. Tak. Tapi benda tu memberi kesan kepada iman kita. Itu yang para ulama ataupun salafus salih mereka takut ni. Takut memberi kesan kepada jiwa iman mereka itu. Kerana para sahabat sentiasa menjaga iman. Dia jaga iman. Dia tahu iman ni naik ataupun turun. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Ada satu tempat di Pulau Pinang, duk nyanyi hari-hari atas dasar puji Nabi. Buat lagu macam-macam. Dia pakai serban, dia pakai buat satu dewan. Dipanggil dewan selawat ke apa, tak tahu lah. Buat hari haul Syekh Ja'farinya, haul Hasan dan Husainnya, haul ni. Hak bola Maulud baru ni dia buat selawat 24 jam. 24 jam sehari dia buat selawat, pecah rekod. Nah, pecah rekod. Ahli Madinah pun tak buat begitu walaupun dekat dengan Nabi. 24 jam dia selawat ni. Selawat dengan mikrofonnya, dengan tangisan, dengan teriakannya. Macam orang kata dah tu ustaz dia menangis tu. Lah Syiah pun menangis. Cerita pembunuhan Husain. Dah. Wah Husainah menangis dia. Tapi menangis dia tu tidak boleh memadamkan cahaya, boleh memadamkan api neraka. Malah menangis dia tu boleh memarakkan lagi api neraka. Allah semua menangis. Menangis tu biasalah benda menangis. Tapi menangis tu mari daripada iman ataupun mari daripada hawa nafsu perasaan itu sendiri. Boleh nampak ni? Tak ada nak dapat pahala dengan menyanyi, tak ada. Tuan-tuan gilah dalam agama Islam ni, carilah mana-mana dalil buat mari pada saya kata nak dapat pahala kena menyanyi. Tak menyanyi ustaz, dia pakai qasidah sama dengan lagu Spring je, lebih kurang lagu iklim. Nama je lah bunyi Arab, bunyi qasidah. Qasidah tak? Bunyi Arab, tapi bunyi macam Arab sikit. Lagu Umi Kalsum pun lagu Arab juga. Bunyi macam Quran je, Umi Kalsum. Biasa dengar lagu dia kan. Macam Dr. Sukhardawi kata, masa aku di penjara, tidak ada benda yang aku dengar, tidak ada Quran sepatah yang aku dengar. Nak baca Quran gini marah, Quran tak lagi. Kami bacalah hati-hati kami. Kami bisik dengan telinga-telinga kami. Tak pernah baca Quran. Hak aku dengar hari-hari dia kata lagu Umi Kalsum je aku dengar. Dengar baca Quran lagu Umi Kalsum ni. Buka YouTube lah nak dengar. Dah. Balik rumah nanti. Lagu macam-macam. Dengar tu memang melodi Quran. Kita dengar sekali dengar tu, macam nasyid orang Melayu. Dia kata nasyid lah. Padahal lagu cinta. Dapat pahala ke? Tak dapat pahala. Tapi kalau kita baca Quran, dapat pahala. Kerana Quran ni bukan jenis benda yang kita panggil benda macam lagu tu, tidak. Nasib baiklah ulama' kita ni membenarkan lagu yang munasabah dengan Al-Quran sikit. Nak banding dengan kita baca betul gitu dah. Ada ulama' yang kerah yang menolak tu, ada ulama' yang menerima sangat-sangat. Siapa kena lagu semua sekali, tak boleh juga kita kena tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Nak lagu segala benda tak boleh juga. Quran lebih enak untuk kita dengar. Kenapa tak buat 24 jam baca Quran? Kenapa tak buat gitu? Malam kita nak buat 24 jam baca Quran. Bagi kawan ni sejuzuk. Tak apa, tak ada masalah. Dia panggil majlis Al-Quran. Majlis tu majlis Al-Quran. Awak baca talaqi satu halaqah situ. Ini talaqi satu halaqah. Satu halaqah sini. Boleh 30 halaqah. Satu juzuk ber 30 juzuk baca.
Berhenti 2 jam, baca pula sekali lagi. Dengan tadabbur pula, baca dengan tadabbur. Ada seorang tukang tadabbur. Itu lebih baik. Daripada awak ambil gedung berqasidah siang malam tak tahu apa. Dan kadang-kadang qasidah tu ada unsur-unsur syirik, unsur-unsur istighathah, unsur-unsur minta dengan Nabi SAW, bukan minta dengan Allah. Kawan kita pun kata ini majlis agama, dia kata majlis keagamaan, mari awak ikut saya sekali. Tergamuk kita nak gadai iman kita duduk dalam majlis bid'ah kita. Kalau ikut apa yang kita mengaji ni, dia larang, tak boleh. Sebab menghakis iman kita. Tahu ke tak tuan-tuan, benda bid'ah yang kita buat ni menjahanam dan meruntuhkan iman kita. Kerana kullu bid'atin dalalah, setiap benda bid'ah itu sesat. Ada ke sesat ni tak pergi ke neraka? Tak ada. Dan bid'ah dalam masalah agama, dalam masalah pengamalan, dalam masalah akidah. Bid'ah ni i'tiqadi wa bid'ah amali. Bid'ah i'tiqad, bid'ah akidah. Satu lagi bid'ah amali, bid'ah amal. Dan satu lagi bid'ah bab dunia. Itu bid'ah buat pasang aircon, pasang kipas tak ada pada zaman Nabi. Itu tidak termasuk dalam rangkaian syariat agama. Oleh kerana Nabi sebut man ahdasa fi amrina, siapa yang buat perkara baru dalam urusan aku. Urusan aku ni Nabi tak mari ajar nak pasang aircon. Nabi tak ajar nak naik basikal, kena naik lori. Tapi Nabi SAW mengajar kepada kita syariat agama. Jelas tak? Baik. Kita habiskan kalau kita mengaji malam ni. Fa'alal abdi, oleh itu seorang hamba wajib memilih teman karib yang boleh membantunya melakukan kebaikan. Dia kata wajib. Kena cari teman yang karib untuk membantunya melakukan kebaikan. Kerana sesungguhnya mereka lah sebab utama yang akan menjadikan jiwanya suci dan soleh. Dalam pada itu, dia perlulah sentiasa berwaspada daripada teman-teman yang jahat, serta rakan-rakan yang menyeleweng. Kerana sesungguhnya mereka itu lebih berbahaya baginya berbanding, disebut sini, kudih buta. Kudih buta ni berjangkit tak? Berjangkit. Lebih bahaya daripada penyakit yang berjangkit lagi. Penyakit berjangkit ni ada ubat. Tapi penyakit akidah dia, kita nak bagi ubat untuk dia telan tu, kalau dia telan sekali dengan hidayah daripada Allah, mungkinlah akidah dia jadi elok. Tapi kalau benda tu jadi pegangan dengan dia, duk berkawan sekian lama, sebati dengan diri dia, hak tu payah sikit ubat. Kalau benda dah sebati dengan jiwa kita. Oleh kerana tu, kesimpulan daripada apa yang kita mengaji pada malam ni, bila Nabi kata teman ini mencorokkan kita, maka kalau kita nak tengok kita ni siapa, tengoklah ke teman-teman kita tu, kita berkawan dengan siapa. Kita boleh nampak anak kita contoh, dia berkawan dengan siapa. Di sekolah tu dia berkawan dengan siapa. Walaupun dia kata, "Dak mama, saya berkawan je." Itu ayat yang biasa kita dengar. Saya dak gitu, saya berkawan je dengan dia. Betul, berkawan je. Tapi lama-lama duk berkawan hari-hari, duk pergi minum air sekali, jadilah dia sebagaimana kamu. Pengaruh kawan tu dia ada syaitan. Dia macam bisikan syaitan. Dia macam bisikan syaitan. Dan syaitan ni dia tak tolak tubuh kita untuk buat, tidak. Illa an da'autukum fastajabtum li. Illa an da'autukum, dalam surah Ibrahim dia sebut. Kecuali dia hanya da'autukum, ajak mari. Fastajabtum li. Hati orang yang diajak dengan seruan syaitan ni, dia melekat masa bersih berani. Dia menyahut seruan itu. Oleh kerana itu, syaitan kata jangan marah pada aku. Fala talumuni, jangan marah pada aku. Walumu anfusakum, tapi marah pada diri kamu sendiri. Sebab kamu tahu aku ni syaitan. Tahu perkara ni jahat. Tahu perkara ni tak elok. Nak buat satu benda yang jahat bukan main susah. Nak buat takut orang tahu lah, takut begini. Nak buat betul-betul perkara jahat. Syaitan pun tipu. Tak buat jahat tak apa. Tapi buat benda agama, tapi bid'ah, jahat juga. Hal tu mudah nak nampak. Rasa macam agama, tapi jahat. Memang jahat orang buat bid'ah ni, orang mau ubah agama. Jahat. Tapi tak nampak kejahatan. Kerana Allah Ta'ala sebut, zayyana lahumus syaitanu a'malahu. Syaitan menghiaskan amalan dia supaya jadi elok.
hiduplah orang tu dalam talbisu iblis, dalam belenggu dipakai dengan iblis. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu mulai pada hari ni kita reset balik kawan kita. Bukan left group ni, bukan. Bukan left group, remove kawan dalam FB ni, bukan cerita dia ni. Tapi kita kecilkan skop kita, kawan kita asalkan baik, boleh membimbing iman kita, boleh membawa kepada kita jalan yang betul, bukannya kawan yang boleh menjahanamkan akidah kita. Itu yang pertama. Kepada kawan yang tak betul lagi, jangan putuskan ukhuwah. Sebaliknya kita dakwahlah dia, hantarlah mesej kepada dia yang betul, walaupun dia tu belok kita pun tak apalah, sampai dia belok tu tak apalah, tapi tugas kita kena sampaikan risalah dakwah ini. Mudah-mudahan diberkati Allah. Sekalilah tutup malam ni, insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan. Nak habis dah kitab kita ni, berada pada perkara yang ke-9, lepas tu perkara yang ke-10, kemudian sedikit penutup. Yang tak lama dah. Sila. Baik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, al-akhilla yawma idzin ba'duhum ala ba'd. Allah Ta'ala kata bahawa kawan ni, Allah Ta'ala kata akan bergaduh di antara kamu samalah kamu di akhirat. Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Di sini Allah Ta'ala kata kalau kita berkawan dengan orang yang tidak baik, dan kalau kita berkawan bukan di atas dasar takwa kepada Allah Ta'ala, maka kita akan bergaduh di hari akhirat dengan seseorang itu menyalahkan kawan dia, kerana kamulah menyebabkan kami ni masuk neraka. Istaghfar fulanan khalila. Allah tak sebut dalam Quran kan? Ambil orang ni sebagai khalil, sebagai teman yang rapat. Aku masuk neraka ni sebabmu. Dia kata bukan sebab aku ajak je, tapi mu nak masuk. Mu nak pergi sangat, mu tahu dah aku ni tak betul begini-begini. Mu pun mengaji perkara betul, perkara tak betul, mu ikut aku sebab apa? Sebab nak jaga hatimu. Itu mu punya basah, bergaduh di akhirat esok. Tapi Allah Ta'ala putuskan kedua-dua ni, Allah Ta'ala kata masuk neraka dua-dua. Itu yang kita takut. Dan peristiwa kawan, teman ini sememangnya ada cerita dalam Al-Quranul Karim. Oleh kerana itu kita kena jaga baik, supaya Allah Ta'ala beri kepada kita persekitaran yang baik dan sahabat yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa fa'uwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.